Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan juga limpah nikmat ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua. Kita dapat bertemu pada pagi ini dalam kuliah khas. Itulah kita nak membahaskan berkenaan peranan ibu bapa dalam membentengi kerosakan terhadap anak-anak. Perkara yang pertama yang kita perlu tekankan dan perlu kita berikan perhatian berkenaan dengan apa yang telah ditunjukkan dan telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama ini. Agama Islam yang telah sempurna, dan kesempurnaannya itu merangkumi seluruh aspek kehidupan dan menjadi kewajipan sebagai seorang Muslim pada hari ini, iaitulah kita meyakini dengan sepenuh keyakinan apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa agama, ianya sudah lengkap dan tidak ada sebarang kecacatan dan sebarang kekurangan pun di dalam agama ini. Sebab itulah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Maknanya, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelumku, melainkan illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamahu lahum. Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku, melainkan menjadi hak ke atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan. Menunjukkan kepada kebaikan apa yang telah dikhabarkan atau diberitahukan kepada mereka. Demikian juga tu kata Nabi SAW, wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan Nabi itu akan memberi peringatan, memberi amaran kepada mereka apa yang diketahuinya untuk mereka. Maknanya di sini, petunjuk di dalam agama kita ini, petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu merangkumi seluruh aspek kehidupan, dan segala kebaikan dan segala keburukan telah ditunjukkan oleh Nabi kita SAW dan telah dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Jadi dekat situ balik pada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Maknanya agama ini dah lengkap, dan termasuklah kesempurnaan dan juga kelengkapan yang ada di dalam agama ini ialah agama ini juga dipenuhi dengan seluruh tunjuk ajar, petunjuk, bimbingan kepada seorang manusia untuk menjalankan kehidupannya di dunia ini. Dan dalam konteks perbahasan kita ini, kita nak lihat
satu topik yang lebih khusus, yang mana ianya adalah salah satu topik kalau kita lihat dalam perbahasan ulama, iaitulah topik yang lebih besarnya, lebih luasnya, kita kata perbincangan tentang tarbiyah lah, pendidikan, tarbiyatul aulad atau tarbiyatul banin, pendidikan anak-anak. Itu satu tajuk yang sangat luas, tapi kita kecilkan skop perbahasan kita itu dengan kita nak memberi fokus kepada kerosakan yang berlaku ataupun kerosakan yang dihadapi oleh anak-anak, dan bagaimanakah peranan ibu bapa itu untuk membentengi anak-anak mereka daripada kerosakan. Baik, jadi itu yang kita nak bincang. Baik, boleh tunjuk slide kita ni. Baik, yang pertama sekali kita nak lihat dari sudut kepentingan, ataupun kita boleh sebutkan sebagai perkara yang sering perlu diingatkanlah kepada ibu bapa, iaitulah berkenaan dengan anak itu sendiri, hakikat seorang anak yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada mereka. Maka anak itu yang pertama sekali kita ambil dari sudut kita kata konteks yang sering Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan tentang nikmat, nikmat-nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, itu secara umumnya. Maknanya apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, ianya datang daripada Allah, dan sudah tentulah tanpa syak lagi anak itu adalah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Dan apabila kita sebut tentang nikmat Allah, maka nikmat itu bukanlah semata-mata untuk dinikmati oleh kita, bahkan nikmat itu adalah sesuatu anugerah Allah yang wajib disyukuri, wajib disyukuri. Jadi sebab itu kita kena faham anak ini, yang pertama dia adalah nikmat Allah. Dan yang berikutnya kita boleh katakan perkara yang perlu sering diingat-ingatkanlah kepada kedua ibu bapa, iaitu anak itu adalah amanah dan tanggungjawab. Anak itu adalah amanah dan tanggungjawab. Jadi apabila kita tahu bahawasanya anak ini adalah amanah dan tanggungjawab, kerana kita kata seluruh kebaikan dan juga keburukan yang dijelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, taklif, bebanan yang Allah Ta'ala telah perintahkan semenjak daripada Nabi dan Rasul yang pertama diutuskan, dan makhluk yang pertama diciptakan, Adam AS, bapa kita, dan sehinggalah kepada penutup para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW, kesemuanya kita katakan menekankan bahawa kepentingan zuriat keturunan itu adalah sebagai satu amanah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Adam AS. Bila Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini, maka Allah mengingatkan Adam AS berkenaan dengan tanggungjawab yang paling besar, iaitulah bagaimana baginda AS perlu memastikan zuriat keturunannya sentiasa mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah kita kata wasiat para Nabi dan Rasul kepada zuriat keturunan mereka. Sebab itu kita lihat amanah dan tanggungjawab ini adalah satu bentuk kita kata peringatan untuk kedua ibu bapa itu, yang mana perkara ini sering perlu diulang-ulang lah, perlu diulang-ulang, kerana manusia itu kadang-kadang dalam keadaan lalai, leka, alfa, dalam keadaan yang kita kata tidak ingat akan tanggungjawab dan amanah yang telah dipikul di atas bahu mereka. Sebab itu amanah dan tanggungjawab ini adalah kita kata perkara yang penting lah. Maksudnya, maknanya kita bila kita lihat anak-anak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini, memang itulah maksudnya pandangan
seorang ibu dan juga seorang bapa terhadap anaknya, dia bukan melihat anaknya itu hanyalah semata-mata anak, bahkan ialah amanah dan tanggungjawab. Baik, yang ketiga iaitulah fitnah dan ujian. Dan ini juga sangat banyak di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menunjukkan makna tersebut. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan juga anak-anak pinak kamu itu adalah fitnah. Makna fitnah di sini adalah ujian. Jadi ujian. Fitnah maknanya ikhtibar. Baik, jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan kepada kita, memang itulah anak ini, selain daripada dia adalah nikmat Allah, dia adalah amanah dan tanggungjawab, dia adalah ujian. Maknanya paksi bagi ujian dan fitnah yang akan berlegar dalam kehidupan kita, antaranya adalah pada anak. Selain daripada harta benda dan sebagainya adalah anak. Sebab itu apa yang dituntut daripada kita apabila kita diuji dengan fitnah ini, iaitulah yang paling asas, iaitulah kesabaran. Maknanya khususnya dalam konteks kita nak berbicara tentang kita nak mentarbiah dan mendidik anak, maksudnya kesabaran itu sangat penting. Kesabaran itu sangat penting. Yang mana kalau kita lihat, kalau nikmat Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi menuntut kepada kesyukuran, amanah dan tanggungjawab itu menuntut kita untuk bertanggungjawab, untuk lebih bertanggungjawab, maka fitnah dan ujian anak ini menuntut kita untuk lebih menambahkan kesabaran dan juga musabarah, dan juga kita kata istiqamah, tetap di atas jalan kesabaran itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi waktu asar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya manusia itu kesemuanya di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila disebut beriman, maknanya mereka mengetahui iman itu dengan ilmu, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh, dan mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah ke atas mereka. Nikmat-nikmat Allah itu mereka syukuri, mereka syukuri dengan mereka melaksanakan amalan soleh, dan mereka sentiasa menyedari bahawasanya apa yang dikurniakan untuk mereka itu berupa anak dan sebagainya adalah amanah dan tanggungjawab. Itu menuntut mereka untuk terus dia beriman dan juga beramal soleh, dan mereka juga tahu bahawasanya Allah Subhanahu Taala jadikan anak itu adalah fitnah dan ujian. Sebab itu Allah kata wa tawasaw bil haqqi, saling berpesan-pesan. Dan kecuali orang beriman, beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan, dia kata di atas kebenaran. Wa tawasaw bil haqqi, berpesan-pesan di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan berpesan-pesan di atas kesabaran. Maknanya kesabaran, kebenaran dan kesabaran itu sentiasa perlu dipertambahkan, diperhebatkan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. So Allah Ta'ala suruh kita bersabar dan mempertambahkan kesabaran. Wasabiru, musabarah maknanya tambah. Maknanya kena kita kata lipat gandakan kesabaran. Sebab itu dalam nak mendidik anak ni memang kita kata memang banyaklah ujian, fitnah ujian yang perlu kita persiapkan, dari sudut ilmu, dari sudut kesabaran. Kita kata itu semua perlukan ilmu. Baik. Kemudian yang keempat, anak juga adalah modal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan ini antara juga disentuh di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, berkenaan dengan kita kata amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu Taala jadikan. Ada amalan yang akan berterusan,
walaupun kita katakan kita sudah tiada di atas muka bumi ini, tetapi Allah Ta'ala masih lagi memberikan dengan rahmatnya, dengan apa kita kata kelebihan dan juga kurniaan rahmatnya kepada manusia, maka dia memberikan jalan dan juga memberikan asbab untuk manusia itu walaupun dia sudah meninggal dunia untuk berterusan amalan kebaikannya, dan juga apa kita kata antaranya adalah melalui anak. Modal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan untuk kebaikan di dunia kita makruflah, maknanya antara tujuan maqasid, antara tujuan untuk mendapatkan anak ini adalah untuk mereka berbakti kita kepada kita di dunia, untuk menolong kita di dunia. Dan juga untuk di akhirat dah sudah tentulah kita mengharapkan doa dan juga istighfar mereka, dan juga amalan soleh yang mereka kerjakan yang merupakan sebab kita mendidik dan mengajar mereka itu untuk berterusannya pahala amalan soleh mereka disebabkan oleh pendidikan dan juga pengajaran kita di dunia dulu. Dan itu kita memang tak nafikan lah. Memang itu adalah perkara yang perlu kita faham. Maksudnya keempat-empat perkara ni adalah perkara yang perlu diulang-ulang lah. Maknanya perlu dikenang dan diulang-ulang oleh seorang ibu dengan bapa ketika mereka melihat anak mereka. Maksudnya maknanya ini kita lihat hari ini apa dia kerosakan itu sangat-sangat banyak lah yang kita akan bincangkan kemudian. Cuma kita nak bagi tahu yang ni, yang mukaddimah pendahuluan yang sangat penting. Maknanya perlu ditekankan kepada seorang ibu dengan bapa, maknanya bila keempat-empat perkara ini sering dikenang, bila maknanya anda bagi tahu tips lah, maknanya tips kita bila kita tengok anak kita tu terus ingat yang ni lah, ingat yang ni. Maknanya dia akan berlega pada empat perkara ni. Maknanya kita pertama kita ingat nikmat Allah. Maksudnya dengan ada anak itu akan bertambahlah kesyukuran bila kita kenang. Kerana Allah Ta'ala dalam Quran sangat banyak ayat Allah Ta'ala suruh kita syukuri, kenang nikmat. Uzkuru ni'matallahi alaikum, uzkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Dan itu antara satu bentuk ibadat. Maknanya bila kita melihat anak kita tu, kita kenang ni nikmat Allah kat atas kita, dan pandangan kita terhadap anak kita itu akan berubah. Maksudnya akan menambahkan lagi iman kita. Dan begitulah juga amanah dan tanggungjawab. Maknanya tak apa je, bila kita lihat dengan pandangan amanah dan juga tanggungjawab terhadap anak kita itu akan menambahkan lagi apa kita kata tanggungjawab kita. Maknanya kita takkan mengabaikan kan. Dan apabila kita ditimpa dengan perkara-perkara yang mungkin menguji kesabaran kita, ataupun anak kita ni, maknanya akan adalah perkara yang mungkin kita tak suka, walaupun kita dah berusaha untuk mendidiknya dan sebagainya, pasti akan adalah perkara yang Allah Ta'ala akan uji melalui anak kita, sama ada dalam bentuk kesenangan ataupun dalam bentuk kesusahan, ataupun dalam bentuk perkara yang dapat menguji kesabaran kita. Dan sebab itu kita kena faham anak itu adalah fitnah dan ujian. Dan yang berikutnya sudah tentulah kita nak melihat anak kita ni sebagai satu modal. Maknanya bila kita tahu dia adalah modal untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, maka itu menuntut kita untuk terus bersungguh-sungguh untuk menambahkan ilmu pengetahuan diri kita sendiri, ibu bapa itu sendiri, dan juga anak-anak. Dan itu menyebabkan kita takkan mengabaikan. Itu kita kata empat perkara ni sangat-sangat penting, lebih-lebih lagi pada zaman kita hari ini, zaman di mana kita melihat pengabaian tanggungjawab, nikmat-nikmat Allah, dan tidak menyedari bahawasanya anak itu sebagai fitnah dan ujian. Apabila mereka mendapat kesusahan ataupun mendapat kesenangan, kemewahan dan sebagainya, demikian juga modal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi apabila diabaikan, maka ianya akan menjadi kita kata sebaliknya. Bahkan bukan setakat modal. Maksudnya kalau dia tak nampak anak tu sebagai modal untuk kebaikan, maka dia akan kita kata akan terbalik lah. Maknanya dia
kalau dia mengabaikan dari sudut tanggungjawab dan sebagainya, akhir sekali menjadi modal keburukan. Naudzubillah min zalik. Dia menjadi saham yang tidak baik untuk dunia dan akhirat bagi ibu dengan ayahnya. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian asas bagi pembentengan, maknanya bila kita sebut tentang peranan ibu bapa untuk membentengi kerosakan ini, apakah asas yang perlu dijadikan sebagai dasar paksi, asas yang pertama sekali dibina di atasnya seluruh perkara, sudah tentulah dasarnya ialah ketakwaan. Dasar maksudnya bila kita bincangkan tentang apakah asas dan dasar untuk kita pegang sebagai benteng untuk kita melindungi dan juga menjauhkan dan membentengi anak-anak kita daripada kerosakan yang akan melanda mereka, akan berlaku terhadap mereka, maka sudah tentulah ianya akan balik pada ayat di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Yang ini maknanya menjadi ayat yang wajib difahami dan dihadam dan dijadikan sebagai asas dalam didikan, iaitulah ayat dan surah Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik, Allah SWT berfirman, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Yang bahan-bahan bakarannya itu manusia dan juga batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Baik. Jadi ayat ini maknanya asas. Maknanya apakah asas untuk kita menjadikan pembentengan yang paling kukuh untuk membenteng anak-anak kita daripada kerosakan. Baik, ini ayat. Kerana bila kita sebut tentang menjaga anak-anak kita, memang kita tak nafikan masih lagi ramai di kalangan masyarakat Islam, ibu-ibu bapa yang mengabaikan, kita kata, penjagaan dari sudut agama. Mereka hanya melihat baik anak itu hanyalah dari sudut mereka melihat, okey, tanggungjawab dia sebagai seorang ibu bapa ni hanya menyediakan nafkah. Okey, cukup bagi makan, cukup bagi minum. Kemudian bagi keperluan anak, pakaian, kemudian kalau jika anak itu masih kecil, hanya diberikan mainan, diberikan pendidikan yang formal, hanya dihantar di sekolah. Baik, okey, cukup. Yang ni yang kita nak kena ingatkan. Kadang-kadang ini masih lagi ramai di kalangan ibu bapa di dalam masyarakat kita ini, yang mereka beranggapan ataupun mereka menyangka tanggungjawab mereka itu hanya semata-mata menyediakan nafkah. Baik anak pakai, makan, minum, cukup. Hantar sekolah, okey, cukup. Tanpa mereka menyedari peranan mereka. Yang ni yang perlu diperbetulkan. So, macam kita kata macam inilah, senang nak faham. Baik, tanggungjawab dia dalam maksudnya bagi seorang ibu dan ayah tu, bagi dia, okey, tanggungjawab aku pergi kerja sebab nak tanggung anak. Ibu pun, dia kata, seorang ibu pun, aku keluar untuk bekerja juga, untuk cari nafkah. Itu yang bagi yang bekerja lah kan, masing-masing bekerja. Kemudian diserahkan beban tarbiyah, pendidikan. Bila sebut pendidikan ni, maknanya kita tak nafikan memang ada perkara yang kita boleh, memang kita perlukan pertolongan lah, maknanya untuk
mendidik anak-anak kita ni, untuk mengajar anak-anak kita, memanglah kita tak mampu nak buat semua benda kan. Baik, jadi tetapi kita kena faham sebagai seorang ibu dan sebagai seorang bapa, peranan yang Allah Ta'ala bebankan di atas bahu kita ini bukan semata-mata itu. Bukan semata-mata kita menghantar anak kita, kemudian kita membiarkan anak kita, apabila pulang ke rumah, kita hanya tanya buat kerja rumah, kita hanya suruh dia buat kerja sekolah, kemudian habis. Kemudian kita ajak dia makan, ajak minum, kemudian berhenti dekat situ sahaja. Tidak. Bahkan peranan yang lebih spesifik ialah memang balik pada ayat. Ayat maknanya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka. Maknanya di sini, daripada sini, kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir para ulama, mereka mengatakan alimuhum wa adibuhum. Maknanya perintah itu perintah untuk mendidik dan juga mentarbiah anak-anak itu memang khusus kepada ibu bapa. Dia tak boleh lari. Alimuhum wa adibuhum. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ajar mereka dan adab mereka. Adabkan mereka. Ajarkan mereka dengan adab. Ataupun takdib mereka. Ajarkan mereka adab, adabkan mereka, ajar mereka, alimuhum. Perintah itu sebenarnya adalah tertumpu pada kedua ibu bapa. Maknanya kita tak boleh swastakan tugas tu. Bukan maksudnya kita tak boleh hantar anak kita tu pergi mengaji, bukan. Maknanya kita kena tahu peranan kita. Maknanya kita tak terlepas untuk mengajar mereka dan menunjukkan kepada mereka adab. Ini mengajarkan mereka dengan adab. Yang ini tarbiyah. Itu maksudnya kat situ kalau kita faham, maka takkan berlakulah konflik ataupun kecelaruan. Seperti mana yang kita lihat hari ini, ramai orang yang dia beranggapan bila dihantar anak dia pergi sekolah dan sebagainya, kemudian bila balik anak tu ke rumah, maknanya dia dah macam seakan-akan melepaskan tanggungjawab. Ini tak boleh. Itu salah faham tentang konsep. Mengajar dan mendidik anak bukan bermaksud semata-mata kamu menghantar anak ke sekolah ataupun kamu menghantar anak ke pusat pengasuhan ataupun bukan semata-mata itu. Itu salah satu tuntutan. Salah satu bentuk kita tuntutan yang kita tak nafikan dalam syarak dalam agama kita. Maknanya memang kita boleh untuk meminta pertolongan daripada pihak yang ketiga untuk tolong mengajar dan mendidik anak kita. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh golongan salafus soleh apabila mereka menghantar anak-anak mereka ke maktabah ataupun ke makatib ataupun ke masjid-masjid, ke tempat-tempat pengajian untuk diajar anak-anak mereka itu daripada kecil adab daripada guru-guru yang dipercayai, guru yang kita kata yang berkepakaran dan sebagainya. Itu kita tak nafikan. Kita bukan nak nafikan perkara tersebut. Cuma kita nak ingatkan apabila disebut tentang peranan dan tanggungjawab ibu bapa, dia tak terhenti pada kita hanya menghantar dia ke sekolah kemudian kita serahkan 100% bebanan pendidikan ataupun didikan itu, tarbiyah itu kepada gurunya di sekolah. Yang inilah yang menjadi punca banyak masalah apabila ibu bapa bersikap berlepas tangan. Melepaskan tanggungjawab mereka 100%. Ya, bila kita hantar anak kita ke sekolah tu, kita memang amanahkan guru-guru di sekolah untuk didik dia. Tetapi bukan bermakna kita serah kat dia tu habis semua 100% kita serah kat dia, kita macam lepas tangan. Tak ada. Kebanyakan orang dia bertindak sedemikian kerana dia tak ingat bahawasanya perintah yang utama yang ditujukan ke atas insan itu adalah ibu bapa itu sendiri.
Ibu bapa itu sendiri, maknanya balik pada ayat dalam surah Al-Tahrim ni. Balik pada orang beriman itu sendiri, maknanya Allah Ta'ala memang khitabkan, Allah Ta'ala perintahkan diri dia. Bila dia masuk di kalangan orang beriman, maknanya dia. Diri dia dulu. Maknanya ibu bapa dalam konteks perbahasan kita ni, ibu bapa tu. Dia tak boleh tengok orang lain, dia tak boleh, kita kata apa, dia tak boleh bayangkan, dia kata saya tak ada ilmu, saya ni tak boleh. Tak, saya hanya serah kat guru, cikgu, ustaz, ustazah. Tak, bukan. Maknanya dia kena berusaha untuk kita kata bersiap dengan ilmunya, mempelajari ilmu, dan juga dalam konteks yang lebih khusus, iaitulah berkenaan dengan tarbiyah, berkenaan dengan kita kata pendidikan. Dari sudut dia nak, sebab dia yang akan menyediakan pendidikan itu di dalam rumah. Dan sudah tentulah kita perlu faham bila disebut tentang peranan ibu bapa ini kan, kenapa dia sangat penting? Kerana dia adalah madrasah yang pertama. Madrasah yang pertama, sekolah yang pertama bagi anak itu. Sebelum anak itu pergi ke sekolah, maknanya anak itu sudah duduk di dalam rumahnya, sudah tentulah ibu bapa itu perlu menyediakan suasana, apa dia kita kata, keadaan ekosistem yang kondusif, yang sesuai, yang selesa, yang baik untuk anak itu. Dan itu kita kata, maknanya anak itu bermula daripada rumah lagi. Maknanya ibu bapa dia kena berperanan menyediakan kemudahan-kemudahan, dan menyediakan apa dia kita kata apa dia suasana yang baik. Maknanya dia kena buat rumah tu sebagai sekolah dulu sebelum dia, maknanya sebelum dihantar anak dia ke sekolah. Maknanya first sekolah dia kat rumah. Kita nak bagi mudah faham, maknanya ibu bapa ni peranan dia kita nak guna bahasa yang mudah. Maknanya ibu bapa ni dia kena jadikan rumah dia tu sekolah yang pertama. Kita selalu dengar perkataan cerdik pandai, perkataan ulama-ulama berkenaan dengan apa? Ibu adalah madrasah yang pertama, kan? Ibu, kan? Maksudnya ibu tu tempat kita kata tumpuan dan sumber ilmu bagi anak dia. Ibu dengan ayah, sumber ilmu. Maknanya dekat sini persediaan dalam didikan. Memang kita kata ibu dengan ayah hari ini dia tak boleh dah. Dia tak boleh, kita kata dia tak boleh hanya melihat makna didikan dan tarbiyah itu hanyalah diletakkan di atas bahu pihak yang ketiga, iaitulah kita kata sekolah lah, sekolah taska ke apa, ke pusat asuhan ke apa, kan. Maknanya dia sendiri kat rumah. Sebab mungkin kita tak berapa nampak, kan. Maknanya mungkin bagi kita, setengah kita mungkin mereka maksudnya kita, sebab kita tengok anak kita tu anak sebagai anak. Jadi akhir sekali dia banyaknya kita akan layan mereka di rumah itu dengan layanan yang kita kata sebagai seorang anak lah. Maknanya kita tak nampak kita sebagai seorang pendidik. Selalunya dia akan nampak anak dia tu anak. Okey, apa yang kena buat? Dia kena tanggungjawab bagi makan, bagi minum, kemudian kena manjakan, kan selalunya, kan. Tapi bila seorang ibu bapa ni dia melihat dia seorang pendidik yang awal, maknanya dia akan tahu apa yang akan berlaku. Proses pendidikan itu bermula daripada kecil. Daripada usia anak itu kecil sehinggalah anak itu dah boleh apa dia kita kata membezakan antara baik dan buruk. Dan ketika anak itu sudah dewasa, maknanya dia kena prepare, ibu bapa tu kena kena persiapkan dengan ilmu pengetahuan. Baik. Apakah persediaan bagi ibu bapa itu sendiri? Ibu bapa itu sendiri. Tidak ada persediaan yang paling ampuh melainkan persediaan ibu bapa itu dengan ibu bapa itu mendalami
berkenaan dengan ilmu yang menjadi asas. Yang pertama sekali iaitulah ilmu fardu ain. Lebih khusus lagi iaitulah berkenaan ilmu akidah. Ilmu fardu ain kita kata tanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan paling utama sekali adalah ilmu akidah. Paling utama. Dan dia masuk dalam fardu ain. Yang mana kedua ibu bapa itulah perlu mempersiapkan diri mereka, bagi yang dia belum menikah kan. Maksudnya mereka dah siap kan. Maksudnya setiap individu tu dia dah siap prepare. Walaupun dia belum menikah lagi, dia kena ada ilmu kan. Kita kata tak mungkin. Kita kata seorang tu dia nak nak membimbing dan nak menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, dia tak persiap dengan ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu akidah, ilmu fardu ain. Yang itu kita kata benda yang kita kata basic, benda yang semua orang Islam ada. Cuma kita katakan dalam masyarakat kita masih lagi orang yang beranggapan hal tersebut adalah tanggungjawab pihak yang ketiga, keempat dan sebagainya. Itu adalah satu kesalahan yang perlu diperbetulkan. Maknanya kita kata ilmu agama, ilmu agama, khususnya bukan ilmu akidah. Kerana salah satu kerosakan yang paling utama yang berlaku adalah kerosakan dalam akidah. Kerosakan yang kita nak bincangkan nanti adalah kerosakan yang kita nak fokus adalah kerosakan berkenaan dengan anak itu, kerosakan dia terhadap hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu yang jarang dibahaskan. Baik. Mungkin ada hanya dijadikan sampingan. Tapi sebenarnya itu asas. Asas maknanya selalu orang akan bincangkan kerosakan ni dari sudut suluk, dari sudut kita kata kita kata dari sudut tingkah laku anak semata-mata kan. Dia hanya lihat dalam ruang lingkup yang sempit. Ini sebab kita banyak ambil ilmu-ilmu parenting ni, banyak kita cedok daripada barat. Maaf cakap. Lalu kita asingkan parenting, ilmu parenting tu dengan agama. Dia panggil secularism. Dia hanya tengok didik anak ni, hanya tengok dari sudut tingkah laku anak. Itu yang main macam tak boleh marah anak, tak boleh tinggikan suara kat anak. Ini semua karut. Anda cakap terang-terang karut. Maknanya kan, dia macam ni, kita kena faham. Kebanyakan di kalangan kita ini, bila terlampau berkiblatkan barat, berkiblatkan orang kafir, dia jadi habis semua dia cedok orang kafir. Orang kafir kata, tak boleh marah anak, kita pun ikut. Jangan marah anak. Kalau marah anak, nanti anak akan memberontak. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu kan. Bukan maknanya sampai tahap tu lah kita nak kata. Sampai ada yang buat tips parenting kan, dia kata kalau nak suruh anak ni nak larang anak, jangan kata jangan. Itu dah awal-awal lagi bertentangan dengan Quran. Kan, bertentangan dengan apa yang Allah Taala sebutkan berkenaan dengan Luqmanul Hakim. Kan, ketika dia memberi nasihat kepada anaknya. Perkara pertama yang dia bagi nasihat apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Dia guna perkataan jangan. Wahai anak kesayanganku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Dan tiba-tiba orang kita tak boleh kata jangan dekat anak. Sebab dia konotasi dia negatif. Apa? Ini sebab apa? Sebab terlampau berkiblatkan daripada barat. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita kata orang Islam hari ini, khususnya ibu bapa, mereka mempelajari ilmu fardu ain dan mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan kefahaman yang benar, dengan memahaminya seperti mana yang difahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, golongan salafus salih, dan mereka sendiri perlu mengaplikasikan bagaimana tata cara pendidikan, tarbiyah, disebut ilmu parenting ke apa ke, yang berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maknanya, kalau hari ini masih lagi
universiti kita ni ada, mungkin ada bahagian apa dia kita kata psikologi ke apa, kanak-kanak dan sebagainya, menjadi tanggungjawab fardu kifayah ke atas sebahagian orang Islam untuk mereka masuk dalam bidang-bidang ini, dan mereka bukan hanya berkiblatkan konsep-konsep pendidikan barat itu semata-mata, bahkan mereka wajib untuk kita menyuluh kita kata proses ataupun sistem pendidikan itu dari kacamata yang sahih, itu Al-Quran dan Sunnah. Sebab kita tengok banyaklah orang yang cakap tentang parenting semua, tapi kita memang kita katakan bila ilmu parenting itu diasingkan daripada Quran dan Sunnah, dia akan jadi musibah. Dia bukan kita kata menjadi solusi, bahkan dia akan menambahkan lagi masalah. Dia hanya menyelesaikan masalah yang pada permukaan, tetapi dia tidak menyelesaikan masalah yang menjadi akar, yang berpunca daripada akarnya sendiri. Sebab itu kita kata tak boleh. Dia bukan masa je sekarang ni kita nak masih lagi kita nak leka, masih lagi kita nak bersangka baik dengan sistem pendidikan kufar, sistem pendidikan penjajah kita ni. Tak, bukan masanya. Sekarang ni orang Islam baik di timur atau barat, mereka sendiri dah sedar tentang sistem tarbiyah ataupun parenting daripada barat itu bukan 100% kita kata tepat. Yang mana yang bertepatan tu, ada yang bertepatan, kita tak nafikan dengan konsep yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah, tetapi yang ada yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah juga perlu diberikan penekanan. Sebab tu kita kata kita jangan jadi pak turut, maknanya ambil saja apa yang orang putih kata, kita terjemah dalam bahasa Melayu, terus kita terima. Macam itulah Ana bagi contoh tadi. Tak boleh kata jangan ada juga yang sebut mak dengan ayah jangan kata Allah marah, kata Allah sayang. Itu pun kita kata tak betul juga. Tak, maksudnya dia macam menafikan sifat Allah lah. Sebenarnya benda tu tak golongan salafus soleh terdahulu dia tak macam tu kan. Dia maksudnya dia bukannya kita kata didikan ini, dia bukanlah benda yang kita kata terlampau kompleks sebenarnya. Cuma bila dah makin zaman ni, makin kejahilan tu dah bermaharaja, jadi dia nampak kompleks lah. Nampak kita kata nampaklah kesukaran tu dari sudut kita kata yalah semua ni sekarang ni benda kita kata dah disebabkan kejahilan kita, banyak benda dah sepatutnya kita sendiri yang boleh untuk mendidik anak kita, tapi yalah semuanya hari ni dia jadi zaman kita kata semua benda tu kita nak swastakan pada pihak yang ketiga, pihak orang lain, kita nak serahkan semuanya. Kita tak maksudnya akhir sekali menyebabkan kita berlepas tangan, dan kita tak berusaha sendiri untuk mendidik dan juga mentarbiyah anak-anak kita. Baik, dengan konsep yang benar. Baik, jadi itu berkenaan dengan kita kata secara umumnya tarbiyah lah, maksudnya didikan, konteks kita kata yang kita sebutkan tadi. Baik, kemudian balik pada ayat ni dalam surah At-Tahrim ayat 6. Baik, bila kita tengok ayat ni, memang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan khitabnya ini, perintahnya ini kepada semua orang-orang yang beriman. Maknanya dalam konteks kita bincangkan ini, iaitulah pada ibu bapa itu sendiri. Maknanya mereka bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak mereka daripada menjadi bahan bakaran api neraka. So di sini kita kena faham bagaimana tarbiyah Islam, tarbiyah Quran, Al-Quran, kita tengok asas tarbiyah, asas didikan yang Allah Ta'ala tekankan di dalam Quran dan Sunnah adalah mengaitkan kehidupan dunia dengan akhirat. Sebab itu ini yang kita kena jadikan asas. Maknanya bila sebut tentang pendidikan anak-anak, dari kecil lagi anak-anak kita itu perlu kita ikat dia dengan konsep beriman dengan hari akhirat, syurga dan neraka. Maknanya orang yang kata tak boleh didik anak ni, cerita pasal dia Allah marah, pasal neraka apa semua, maknanya Allah marah, maksudnya Allah murka.
lalu kita abaikan tentang Tuhan. Akhir sekali dia akan mengabaikan tentang Tuhan itu sendiri. Pasal dia tak kenal Tuhan. Tuhan itu memang bersifat dengan sifat kasih sayang, rahmat, ar-rahim, dan dia juga dalam masa yang sama dia bersifat dengan sifat marah, al-ghadab. Dia ada sifat marah, kemurkaan. Kemurkaan dia pada apa dia maksiat dan juga apa pelanggaran yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maknanya konsep itu memang kita kena tanamkan daripada anak kita sejak daripada kecil. Dan tidak dipisahkan. Dan itulah yang kita nak tekankan. Maknanya Allah Ta'ala sebutkan dekat mak dengan ayah. Maknanya orang yang beriman tadi, peliharalah anak kamu, maksudnya ahli keluarga kamu, termasuklah anak-anak kamu itu, daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Maknanya khitab tu dah paling ablagh syai'. Maknanya dah paling tinggi dah. Siapa pun tak boleh bertikai kerana Allah Ta'ala kata. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk dinding diri kita, pertama sekali diri kita dan juga ahli keluarga kita, daripada menjadi bahan bakaran api neraka. So itu kita mudah nak faham. Maknanya itu konsep didikan. Konsep didikan dalam maksudnya ayat ni kita kata asas. Dan dia simple je. Kita kata simple je. Bila kita faham agama, faham dengan kefahaman yang benar, kita faham Quran dan Sunnah, benda tu akan jadi simple. Maknanya dia taklah complicated. Kan, nak kena masuk apa dia kita kata dia nak kena ikut bengkel khusus yang macam ni kena bayar ribu-ribu ke apa ke. Tak, dia kalau kita orang tu faham agama, dia faham apa yang yang tanggungjawab dia yang kena dia buat. Konteks kita ni apa kan? Maknanya dia disebabkan kejahilan, sebab itu kita nampak benda tu jadi complicated. Kena ini pakai nak tips, inilah tips orang tu. Kita kalut duk tengok orang tu buat macam mana kat anak dia, orang tu kita kalut. Sampai kadang-kadang kita lupa apa yang Allah Ta'ala bagi istita'ah, kemampuan pada kita itu kita abaikan. Sebab kita sendiri yang abaikan. Kan? Dan akhir sekali jadilah perkara-perkara yang kita lihat hari ini, pengabaian yang dalam bentuk yang menyedihkan. Baik. Kemudian itu kita sentuh sikit pada tarbiyah lah, maksudnya pasal tarbiyah. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, contoh macam dalam surah Luqman ayat 13, bagaimana contoh Allah Ta'ala bagi kepada kita tentang seorang hamba Allah yang saleh yang bernama Luqman, yang Allah Ta'ala bagi dia hikmah, kebijaksanaan, bagaimana dia didik anak dia. Simple dia, Allah Ta'ala sebut simple dia. Allah kata bagaimana pertama sekali yang Luqman ni perintahkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, hai anak kesayanganku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu ada kezaliman yang paling besar. Cuba kita tanya diri kita. Cuba tanya kita reflect. Tanya. Berapa ramai ayah, berapa ramai ibu yang hari ini anaknya sudah berusia 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, tak kira lah berapa tahun. Ada tak kita cakap kat anak kita, wahai anak jangan buat syirik? Ada tak kita ajar anak kita macam Luqman? Maksudnya kita tanya diri kita, ada tak kita? Dan kita takut hari ini bila kerosakan yang sangat banyak itu yang tertumpu pada kerosakan dari sudut i'tiqad. Adakah kita hari ini betul-betul
ikut apa yang Allah Ta'ala sebut dekat Luqman ni. Allah Ta'ala cerita pasal Luqman yang jadi contoh untuk didikan. Berapa ramai? Kalau kita dah pesan dekat anak kita tentang syirik, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Tapi masih lagi kita tak pernah. Mesti kita kena muhasabah. Mungkin kita sendiri tak faham apa tu syirik, kan? Dan kita sendiri abaikan tentang tauhid. Baik. Nabi SAW tunjukkan cara didikan pada anak kecil. Ketika Nabi sebut dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, inni uallimuka bi kalimatin. Wahai anak kecil, wahai anak, ya ghulam, inni uallimuka bi kalimatin. Sesungguhnya aku nak mengajar kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kau akan dapati Allah berada di hadapan. Allah akan jaga. Idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta, minta dekat Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, minta dekat Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah, kalau seluruh umat ini berhimpun ke atasmu untuk menimbulkan, untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak boleh memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala tuliskan ke atasmu. Dan kalaulah mereka, seluruh umat itu, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalaulah seluruh umat itu berhimpun untuk menimbulkan kemudaratan kepadamu, maka mereka tak akan mungkin dapat menimbulkan kemudaratan kecuali dengan apa yang telah Allah Ta'ala tuliskan ke atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkatlah pena, telah keringlah suhuf. Apa dia tulisan-tulisan. Baik. So nampak Nabi SAW ajar apa? Tauhid pada anak-anak. Kan? Maknanya itu asas. Dan ini kita kata sudah tentulah kerosakan yang pertama bila kita lihat bagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang pendidikan anak-anak dalam Quran. Luqmanul Hakim memberi wasiat kepada anaknya. Perkara pertama yang dia perintahkan ialah tauhid, menjauhi syirik. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW ketika mendidik sepupunya yang masih kecil, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan tauhid. Maka kerosakan yang pertama sekali yang perlu ibu bapa memikirkan dan memperkasakan peranan mereka untuk membentengi anak-anak mereka adalah kerosakan berkait dengan tauhid, kerosakan berkenaan dengan akidah, syirik. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Syirik itu adalah kerosakan yang paling besar. Kerosakan yang paling besar. Baik. Jadi antara kerosakan yang perlu dilihat dan perlu diteliti oleh kedua ibu bapa dan perlu mereka fahami untuk membentengi anak-anak mereka daripada kerosakan tersebut adalah, pertama sekali adalah kesyirikan. Kerana dia adalah dosa yang paling besar dan dia adalah sebab kepada seluruh kefasadan. Kita kena faham sebab seluruh kerosakan di atas muka bumi ini, sebab utamanya adalah syirik. Makna kata, semua kerosakan di atas muka bumi ini semua berpunca daripada syirik. Semua berpunca daripada pengabaian akan hak Allah. Nak faham macam mana? Mudah aja. Cuba kita tengok kes-kes yang berlaku
beberapa bulan ini ataupun yang dibicarakan dalam masyarakat kita. Contohnya kes buli. Kan? Baik, orang ramai selalunya dia orang akan bincang tentang simptom. Tahu simptom? Simptomnya, macam mana nak elakkan buli di sekolah. Okey, itu simptom. Apa lagi? Apa dia, gangguan seksual. Kan orang bincang gangguan seksual di tempat kerja, gangguan seksual terhadap anak-anak kecil, gangguan seksual gini. Dia orang bincang tentang simptom. Macam mana nak atasi? Gini. Tapi tak ramai orang yang nak bincang tentang root cause, akar. Sebab utama. Semua kefasadan, semua kerosakan yang berlaku di atas muka ni berpunca dari syirik. Tak percaya tengok. Contoh macam kes buli kan, yang sampai bunuh anak orang. Bila tengok, rupanya punca daripada percaya pada bomoh. Syirik kan? Bukan punca daripada syirik kan? Punca daripada syirik. Percaya kepada apa yang diramalkan oleh bomoh tu. Punca daripada syirik. Dan sebenarnya termasuklah juga apa sahaja masalah, kerosakan, berpunca daripada apa? Pengabaian terhadap hak Allah. Orang yang tahu, orang yang kenal Allah, kenal Tuhan, dia tahu Tuhan tu ada perintah, ada larangan. Dia tahu Tuhan tu dia bersifat dengan sifat rahmat, kasih sayang, dan juga kemurkaan, marah. Tuhan juga marah, Tuhan juga bagi azab. Dan dia tahu ada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala tak perintah. Dia tahu ada syariat. Maka dia akan takutkan Allah. Dia takkan buat benda-benda yang kita kata menzalimi orang lain. Tetapi bila tidak ada keimanan, habis. Itu kita akan rosak. Sebab itu kerosakan yang paling utama yang perlu diberi fokus kepada kedua ibu bapa adalah pada tauhid, pada kerosakan pada akidah si anak, i'tiqad si anak. Dan inilah yang perlu kita bincangkan. Dan inilah yang perlu diberi fokus oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab. Kita tak kecilkan lagi skop. Kalau kita kecilkan lagi skop, lagi banyak kita nak bincang. Dan peranan kedua ibu bapa dalam mengenali ataupun nak mengetahui sumber kerosakan. Yang ini penting. Maknanya ibu bapa hari ini dia kena tahu apakah sumber kerosakan. Maknanya dari mana datang kerosakan tu. Yang ni mudahlah. Kita tahulah. Maknanya sekarang, kalau dulu-dulu dalam rumah, mak dengan ayah tu dia boleh kontrol lah kat dalam rumah. Sebab tak ada siapa dah. Ada ahli keluarga dia saja. Ada mak ayah dia. Tak ada orang lain. Tetapi cabaran hari ini, dalam rumah, anak tu didedahkan dengan peranti, gadget, dengan komputernya, dengan laptopnya, dengan tabnya, dengan handphonenya. Dan itu adalah kita kata benda yang menjadi keperluan sekarang kan. Bukan kita nak kata benda tu kita kena campak buang. Benda tu keperluan dah sekarang. Ya, anak nak masuk kelas, kan? Nak masuk kelas ni online kan? Ada online lagi. Tak bagi, tak boleh nak belajar. Kena bagi juga. Itu dilema kan? Jadi ibu dengan ayah ni dia kena tahu sumber kerosakan. Baik, sumber kerosakan yang ada pada zaman ini lebih banyak lah. Cuma kita kena faham
Contoh macam peranti dan segalalah yang berkait dengannya, internet dan sebagainya. Dia bukan setakat sumber kerosakan, dia juga boleh menjadi sumber kebaikan. Tetapi kita kena ingat, kerosakan datang melalui itu ada kerosakannya. Sebab itu peranan ibu bapa, dia perlu tahu serba sedikit tentang apa yang boleh mendatangkan kerosakan dalam rumah dia kepada anak dia. Iaitu dia kena tahulah macam mana nak guna peranti tu. Dia nak kena tahulah macam mana nak guna internet. Kalau mak ayah pun fail, mak ayah pun tak tahu. Tak tahulah macam mana nak guna, susah. Tapi orang luar ni semua tahu, masing-masing tahu. Anak ayah 5 tahun, 4 tahun pun dah tahu dah. Lebih advance daripada mak ayah. Kadang-kadang tu. Sebab tu ibu bapa dia kena lebih advance. Dia tak boleh hanya biarkan anak dia. Dia kena advance. Advance ni maksudnya tahu sumber kerosakan tu boleh datang daripada peranti-peranti. Dan lebih khusus lagi berkenaan dengan kesyirikan. Sebab itu peranan ibu bapa, dia perlu mengawal dan mengongkong anaknya. Jangan kita kata kita tak berapa, janganlah terlampau kongkong anak tu, dia kan seorang kan. Tak. Dalam usia yang kita kata anak itu masih muda, masih lagi tidak boleh memikirkan tentang natijah-natijah kerosakan, maka ibu bapa berperanan untuk mengongkong anaknya. Tak ada istilah kita kata tak payahlah, biarlah dia dah dewasa. Kadang-kadang tu hari ni umur 10 tahun pun dia dah anggap dewasa dah. Kan? 13, 14 tahun. Tak, masih lagi dalam, kalau kita anggap dia 13 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 10 tahun tu kita dah anggap dewasa, kita bebaskan dia, kita tak kongkong dia, kita tak kawal dia, kita salah. Sebab apa? Sebab usia macam tu dia masih lagi perlu bimbingan. Maknanya kena kawal. Kawal kat sini maksudnya kawal apa yang dia lihat. Konten-konten yang dia lihat. Dan sekarang ni mudah dah, maknanya boleh ada application ataupun ada Google yang boleh maksudnya apa yang dilayari oleh anak dia tu, dia boleh detect, dia boleh check. Kan, dia boleh check, maksudnya dia akan, kemudian dia ada macam-macam lah sekarang ni orang dah buat, maknanya penapis, maknanya dia akan maksudnya akan terkawal. Tapi kadang-kadang anak tu dia lebih advance lagi, dia boleh guna cara lain. Tapi kita kena faham tanggungjawab peranan ibu bapa tu daripada awal lagi. Bukan kita dah tunggu anak tu dah kita kata dah susah nak dikawal. Maksudnya daripada awal usia dia, ketika dia didedahkan dengan media-media yang baharu, dengan internet, dengan peranti-peranti yang pelbagai, maka ketika itu lagi kita perlu ingatkan. Maknanya ibu bapa dia kena bagi tahu, maksudnya kerosakan yang akan datang daripada macam-macam konten. So zaman sekarang ni dia lebih, maknanya kita kena, ibu bapa ni dia kena lagi banyaklah dia kena buat kerja sikit. Sebab itu Ana cakap ni dalam konteks kita bukan cakap kita kata tak tengok realiti, kita tengok pada realiti. Sebab itu dalam konsep tarbiyah pun ulama bahagikan konsep tarbiyah ni kepada yang pada asalnya dua kan, taksis dengan tashih. Taksis iaitulah ketika anak itu masih lagi kecil. Yang tu kita tak ada masalah. Ataupun taksis ni juga ketika ibu dengan ayah tu masih lagi tak ada anak, dia buat perancangan dan sebagainya, itu taksis, marhalah taksis. Tapi bila dah dapat anak, maksudnya masih kecil tu masih lagi boleh, maksudnya dia boleh
kawal anak tu daripada kecil. Tetapi yang menjadi masalah kita dalam masyarakat adalah bila ibu bapa yang telah terlepas ataupun yang telah berlalu masanya itu dan mereka telah mengabaikan dan mereka nak kembali. Yang ni dia masuk dalam marhalah tashih. Maknanya dia kena mensahihkan balik, dia kena murnikan balik. Maknanya dalam konteks ni kita kata anak tu dah agak besar, macam mana dia nak, itu cabaran dia. Dia tak sama dengan anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil ni masih lagi kita boleh dia bentuk dia. Tapi kalau anak tu dah besar, macam mana pula pendekatan dia? Sebab tu ulama kata dia masuk dalam kategori tashih. Dia masuk dalam pembahagian tashih, maksudnya kita nak macam mana kita nak perbetulkan. Sebab tu anda cakap di sini dalam konteks sekarang ni, maknanya itu adalah perbahasan dia yang lebih apa kita kata lebih spesifik. Tetapi kita nak bagi tahu secara umumnya, bila seorang ibu bapa ni maknanya dia kena tahu apa yang konten-konten yang dilihat oleh anak. Ini kita cakap ni bukan kita ambil hanya kita tengok pada anak kita, mentang-mentang anak kita masih kecil kita boleh cakap pandai lah kan. Bukan. Tapi kita tengok dari sudut macam mana kita lihat saudara-saudara kita yang ada anak yang dah meningkat dewasa, yang anak yang kita kata yang remaja. Remaja pendekatan dia lain kan. Sebab itu kita katakan mereka yang ibu bapa yang mereka tahu, mereka yang ada anak-anak yang terdedah dengan peranti-peranti ni, kerana tak mungkin, mustahil hari ini anak-anak kita ni kita nak halang terus. Mustahil. Ada orang, anda bagi contoh yang mudah, ada orang bila dia cakap tentang tarbiyah kan, awal sebelum dia nampak, dia cakap mudah. Jangan, dia kata tak bagi jangan bagi anak ni peranti, jangan bagi anak tengok TV. Dia cakap mudah. Tapi praktikal, bila anak tu dah besar, kemudian anak tu pergi bergaul dengan orang lain, bergaul dengan kita kata adik-beradik yang lain, dia berubah. Maksudnya pandangan tu berubah. Sebab tu kita tengok fatwa-fatwa ulama pun mereka berubah dekat situ bila mereka tengok realiti. Dia dalam marhalah taksis boleh. Anda cakap terang-terang, marhalah taksis boleh untuk kita larang anak kita untuk melihat TV contohnya. Tapi lah ni TV tak macam dulu. TV tu ada TV, tapi kita boleh tentukan apa yang keluar daripada syashah TV tu. Kita boleh tentukan. Dulu lain. Dulu TV, ada TV, pasang area, kita kena ikut rancangan yang ada dalam TV. Sekarang, kita boleh pilih. Tak sama. Sebab tu nak ambil fatwa ulama pun kena bagi faham. Adakah TV tu tercela pada skrin dia tu? Tak kan? Pada kandungan dia. Pada isi kandungan. Sebab tu kena realistik lah. Ada orang tu, jangan tengok, maksudnya dia faham tu dia tak berapa faham. Kita tengok macam masyayikh dulu Syekh Jihad Maliki kan, yang dia hafal Quran daripada kecil. Mak dia pasang TV, tapi pasang TV pasang Quran lah. Bukan pasang benda-benda merapu. Dan dia bagi tahu kan, mak dia pasang Quran, pasang kat TV. Ada TV juga, tapi bukanlah buka TV tu buka benda-benda, bukalah, pasanglah ayat Quran, pasang Quran, anak tu bagi dengar Quran. Itu maksud dia kan. Maksudnya kita boleh kawal, kita boleh tentukan apa yang anak kita nak tengok. Hak tu peranan ibu bapa. Bukannya dia hanya beli TV, kemudian dia langgan apa benda, penstreaman apa benda Astro ke apa ke,
kemudian dia bagi anak dia tengok. Itu salah. Itu salah. Dan dia tidak kawal. Itu kerosakan lah. Sama juga sumber kerosakan yang banyak merosakkan anak-anak adalah antaranya adalah rancangan-rancangan, dan yang lebih khusus lagi iaitulah apa? Kartun. Kartun. Ni antara sumber kerosakan. Seseorang ibu dengan ayah, dia perlu menyelidik dan dia perlu tahu. Kalau di marhalah taksis tadi, boleh untuk dia tak bagi langsung anak dia tengok kartun-kartun ni, okey boleh. Buka saja ayat Quran, buka ceramah, tak ada masalah. Tapi bagi marhalah taksis juga boleh juga bagi orang yang berpandangan yang apa maksudnya penggunaan bagi mereka yang berpegang dengan fatwa yang mengharuskan kita kata apa penggunaan kartun itu dalam pendidikan, maka dia kena tahu kartun apa yang sesuai untuk anak dia. Untuk bagi anak dia tu tengok. Kerana kita kena faham kebanyakan kartun-kartun yang ada dalam rancangan-rancangan apa ataupun dalam penstreaman dan sebagainya, kebanyakannya adalah kerosakan. Kita nak bincang satu kartun tu memang takkan boleh. Tapi secara umumnya, contohnya macam kartun-kartun daripada barat memang jelas lah. Kerosakan kartun sekarang ni lagi dahsyat lah. Maknanya dia bukan setakat mengajar anak kita ni untuk menormalisasikan maksiat, kesyirikan. Kan? Contoh, anda bagi contoh yang mudah, kartun-kartun yang datang daripada Disney. Kan? Anak-anak orang masyarakat kita ni dididik daripada kecil lagi Disney. Kita dulu tengok apa? Mickey Mouse. Tengok Mickey Mouse. Tapi lah ni kartun tu mengajak kepada apa? Anak kita tu menjadi kagum dan takjub dengan benda-benda yang syirik seperti magicnya, sihirnya. Tetapi kartun itu bagi orang barat dia adalah normal. Sebab tu kita kena faham, depa orang kafir memang benda tu normal pasal depa kafir. Pasal depa Yahudi. Pasal depa tak beriman kepada Allah. Tak beriman kepada Rasul. Sebab itu depa normal saja buat kartun yang ada magic. Anak kita tengok, oh ayah, Abi, dia ada magic. Nampak? Normalisasi daripada awal. Sebab itu, kalau ayah dia tu ada ghirah, ada kecemburuan terhadap Allah, kecemburuan kepada anaknya itu, ayah dia akan beritahu, ini apa ni? Sihir, magic ni sihir. Sihir ni syirik. Sihir ni kufur. Itu yang kita nak, peranan ibu bapa. Maknanya, anak itu akan terdedah juga. Kalau maknanya kita kata akan terdedah juga bila mana kita kata masyarakat itu sendiri. Sebab apa kita kena faham? Anak kita ni dia akan hidup dengan orang, dengan masyarakat. So nak tak nak kita kena didik. Kita kena bagi tahu dekat dia apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dia akan bergaul dengan, kalau dia pergi sekolah lagi lah. Itu jadi dilema sekarang kan. Kita ajak anak kita tak sambut birthday. Tiba-tiba hantar dekat sekolah, setiap minggu sambut birthday kawan ni. Macam mana nak macam mana nak explain? Kalau kita tak ada ilmu, susah kita nak bagi tahu dekat anak. Birthday tu kita nak bagi tahu birthday tu tak boleh. Berapa ramai orang yang boleh cerita. Anda cerita ni dari sudut dalam marhalah taksis. Dalam marhalah taksis boleh lagi. Marhalah tashih tu berat. Bila dah jadi sebati, susah. Tambah-tambah anak tu dah besar lagi. Karut, susah. Dah terbiasa. Setiap kali birthday, mak dia beli kek. Bila kita ni tengok habis. Hantar sekolah tadika Islam pun sambut birthday juga. Macam mana? Balik rumah, Abi kenapa tak sambut birthday adik? Macam mana kita nak jawab? Kalau kita tak ada ilmu. Sebahagian orang dia mudah menyerah diri. Biarlah. Ini putus asa. Susah dia dah. Susah nanti
nak pergi, nanti anak dia jadi pelik. Itu kita kata penting adanya masyarakat, maksudnya di kalangan ahli sunnah kena fikirkan macam mana buat taska. Silibus itu silibus yang ikut Quran dengan sunnah, tauhid. Tak ada lah nak sambut birthday ni kalau faham tauhid. Tapi dia dah sekolah agama sekarang ni pun dah sambut birthday. Sekolah agama pun dah ada dah benda-benda pelik-pelik ni. Tu belum lagi benda-benda ngarut-ngarut yang bentuk syirik apa semua tu ada juga. Halloween kan. Dah disambut pula. Pakai kostum pergi sekolah. Bukannya sekolah kafir pun, sekolah kadang-kadang sekolah yang orang Islam kita. Cikgu dia. Kita tengok kan, cikgu pula lebih-lebih daripada budak-budak. Cikgu tu jadi contoh. Hak tu kita takut. Elok-elok anak kita elok kat rumah, hantar sekolah jadi rosak juga. Cikgu pula duk pergi pakai cikgu pula pergi pakai kostum apa? Kostum tukang sihir. Allahu Akbar. Allahul Musta'an. Tu kita kata kronik dah zaman sekarang ni. Nak bersangka baik tu susah bila kita tengok keadaan sekolah-sekolah yang ada. Jadi dilema dekat orang-orang yang nak hantar anak, yang dipahamlah orang yang nak jaga anak dia, bukan pasal apa, pasal dia tak, kadang-kadang tu yang tak mau hantar anak sekolah kan, sekolah biasa ni pasal nak jaga. Dia sanggup lagi hantar anak dia sekolah-sekolah private biar mahal sikit pasal nak jaga. Tapi tu pun kadang-kadang tak terlepas juga. Sebab tu kena adalah orang-orang yang kita kena sunnah ni, dia kena tanggungjawab dia lah, fardu kifayah kat atas orang yang mampu untuk buat sekolah-sekolah yang apa, bebas daripada unsur-unsur tu. Kalau betul-betul kita nak cetak generasi yang macam salafus soleh, tapi sembang salafus soleh tapi hantar anak duk sambut birthday lagi, salafus soleh apanya? Duk sambut Halloween lagi, salafus soleh apanya? Hanya dakwaan je lah. Sebab tu kita kata di kerosakan yang pertama, tengok dari sudut kesyirikan. Benda-benda yang kita kata bertentangan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. So, peranan ibu bapa dalam rumah. So, dia kena tahu. Dan dia kena ada jawapan. Sebab anak dia pada usia yang tertentu, anak dia akan tanya. Dan ibu bapa perlu menjadi sumber utama anak itu untuk mencedok kebaikan. Jangan kita jadikan anak-anak kita itu menjadikan sumber utama mereka TV, peranti, YouTube, TikTok sebagai sumber mereka yang utama untuk mereka menetapkan sesuatu itu, kebaikan atau keburukan. Itu cabaran tu. Itu mak dengan ayah zaman sekarang ni, dia tak boleh goyang kaki. Dia kena study, dia kena research, dia kena tahu. Dia kan kata, biarlah. Asal nama kartun lah, tengoklah kartun. Tapi dia tak tengok. Kan? Asal apa kita kata benda tu orang buat, dia pun tak apalah buat. Tak dipertanyakan lagi, tak dipersoalkan lagi. Baik, itu kerosakan yang pertama. Jadi anda ambil kerosakan ni base pada ayat dalam Quran dalam surah Luqman. So ayat start daripada ayat 13 sampailah berikutnya berkenaan dengan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. So kesyirikan yang pertama. Kerosakan yang berikutnya kufur nikmat dan derhaka terhadap kedua ibu bapa. Yang ini juga perlu ditekankan. Iaitulah anak kita daripada kecil. Kita kena didik mereka syukur nikmat. Jangan kufur nikmat. Kita hari ni mewah. Makanan, nak makan apa, mudah. Dan itu sebenarnya cabaran. Sebab anak-anak kita ni tak macam zaman kita dulu. Zaman tok nenek kita dulu, susah. Zaman Jepun dulu makan ubi kayu. Betul tak? Kita hari ni nak cerita kat anak kita, dia pun tak nampak dah. Yang dia pun nampak, Food Panda, Grab Food, mai datang hantar makanan. Betul? Anda bagi contoh.
Dulu kita nak makan apa? Nak makan KFC susah. Sebulan sekali. Oh, sebab susah. Kadang-kadang tak makan pun, dan kadang-kadang makan kongsi. Seketul itu kongsi lagi. Dulu. Zaman sekarang mudah. Nak makan apa mudah. Ini anda cakap dalam konteks apa kita kata masyarakat. Dalam apa tahap ekonomi mereka yang sederhana ataupun yang susah. Tapi sekarang semua ada, semua nak. Dulu budak-budak, ingat budak-budak ni, kita dulu habis SPM kot baru boleh dapat handset kan. Sekarang budak-budak sekarang dah dapat 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun dah ada handphone. Canggih-canggih pula handphone. Nak bagi tahu nikmat Allah sangat banyak. Anak-anak kita ini dididik dengan syukur nikmat. Maknanya anak kita, antara peranan bapa, ibu dengan bapa di rumah, mereka kena kenangkan kepada anak akan nikmat Allah. Jangan bagi mereka kufur nikmat. Apa maksud kufur nikmat? Maknanya mereka melampau apabila diberikan nikmat kepada Allah, daripada Allah kepada mereka, dan mereka merasakan nikmat tersebut sebagai bentuk apa? Kemewahan yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Maknanya kena cerita kat anak-anak. Kena bagi tahu. Kena bagi tahu dulu-dulu kita macam mana, macam tu. Kena ingatkan mereka. Kalau kita yang dah tua kan, kita mungkin kita adalah zaman kita susah. Dulu mak bapak kita cerita tok nenek kita dulu macam mana susah. Cerita, maksudnya ingatkan mereka nikmat Allah. Dan di situ akan mendidik mereka untuk menjadi anak yang bersyukur. Dan kerosakan yang terbesar selepas kesyirikan ialah derhaka terhadap kedua ibu bapa. Ini juga perlu kita tekankan. Macam mana kita dengan dalam rumah. Maknanya ibu dengan bapa dia perlu memastikan, seorang ibu dia perlu pastikan anak itu sentiasa hormat kepada bapa, ibu dengan bapanya. Dan kalau ada bentuk-bentuk pelanggaran, ada dah nampak anak tu kecil-kecil tak mau dengar cakap ibu dia atau ayah dia, perlu dididik, perlu ditakdib, dimarahi, ditegur. Kecil-kecil tak ada masalah, marah. Dah kalau dia lawan cakap ibu, daripada kecil tu dah lawan, marah. Waktu tu kita nak marah. Bukannya belai-belai lagi. Orang pepatah Melayu kata apa? Sayang anak, sayang bini tinggal-tinggalkan. Sayang anak, tangan-tangankan. Maknanya betul lah tu. Kalau sayang anak, marah dia buat benda yang tak betul. Maksudnya ibu bapa kena tegas. Lebih spesifik, bapa tu kena lebih tegas lah. Sebab dia adalah qawam. Dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dia kena tegas. Dan kalau ada apa-apa saja bentuk derhaka, bentuk kita kata penyelewengan yang kita nampak dari sudut anak itu tidak menghormati ibunya atau bapanya, perlu ditambih daripada awal. Seawal usia 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, kalau ada anak tu lawan cakap ibu, tak mau dengar cakap ibu, kat situ kena tambih awal-awal. Sebab memang manusia ni, dia Allah Ta'ala jadikan tabiat dia, innahu kana zaluman jahula, zalim dan juga jauh. Daripada kecil kita akan nampak anak kita tu, dia takkan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada. Dan kitalah yang kena didik. Sebab itu Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia lahir dalam keadaan fitrah. Yang membentuknya ibu bapa. Antara fitrah yang Allah Ta'ala kekalkan pada anak-anak kita daripada kecil ialah bertabiat zalim dan jahil. Bukan makna kata bila anak kita tu zalim dan jahil daripada kecil, kita kena biarkan dia zalim. Itulah tanggungjawab bapa, ibu dengan bapa untuk didik. Jangan bagi anak dia zalim. Daripada kecil jangan zalim. Perincian itu kita kena tengoklah. Maknanya bila kita baca Al-Quran, memahami apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, mempelajari apa yang terkandung dalam sirah
salafus soleh, kita akan nampak macam mana salafus soleh didik anak mereka. Ketegasan daripada kecil, dan menunjukkan respect mereka. Anak itu perlu menunjukkan penghormatan mereka daripada kecil kepada ibu dan ayah. Jangan ada sedikit peluang kita nampak anak kita tu dah mula tinggikan suara, kita biak, lama-lama dia akan melarat, akhir sekali menjadi dia derhaka. Sebab tu daripada kecil, maksudnya kena didik anak supaya kena bagi tahu dekat dia siapa orang yang perlu dia respect, yang perlu dihormati, ibu bapa. Dan situ peranan ibu. Kan? Sebab itu kenapa kena, macam kita tengok ulama tulis tentang prinsip tarbiyah kan, tarbiyah Islam. Contohnya macam kitab Syekh Abdul Razak. Kenapa awal-awal tu dibahaskan penting memilih seorang isteri, ibu. Sebab isteri tu dia akan jadi ibu pada anak kita. Maknanya dia yang akan mendidik si anak itu. Itu peranan isteri, ibu. Macam mana dia nak memastikan anak itu sentiasa hormat kedua ibu bapa. Maknanya dididik. Maknanya apa? Orang dulu-dulu ni, kalau kita baca dalam kitab Tarbiyatul Banin, Syekh Al-Baihani, dia ada sebut anak-anak ni jangan biarkan mereka untuk bergaul dengan orang yang bukan seusia dengan mereka, ataupun orang yang lebih tua daripada mereka. Kalau tak, dia takkan ada respect. Maknanya anak kita ni, kalau kita terlampau lama dengan anak kita, jadi akhir sekali dia akan berani pijak kepala kita. Sebab dia dah nampak kita hari-hari kita duk apa. Sebab itu kenapa kena hantar juga anak untuk bergaul dengan orang yang seusia dengan dia. Tu kata sekolah tu. Sebab kalau terlampau lama dia duduk dengan mak dengan ayah dia, dia akan apa? Dia akan nampak mak ayah dia macam kawan kan. Waktu kita kata tak tepat juga tips parenting yang orang kata jadikan anak ni sebagai kawan. Ya, ada benda yang kita boleh berkawan dengan anak kita. Tapi ulama dulu mereka tengok dari sudut didikan, macam anda sebut dalam kitab Tarbiyatul Banin oleh Syekh Al-Baihani tu, dia ada sebut. Maknanya dididik anak kita itu janganlah dibiarkan dia untuk bergaul dengan orang yang lebih tua daripada dia. Maksudnya jangan dibiarkan dia lama sangat dengan keadaan tersebut macam tu. Maksud kena biasakan dia untuk bergaul dengan orang yang seusia dengan dia. Maksudnya kan hantar sekolah supaya dia tahu ada batasan. Kan? Mak dengan ayah cerita pasal benda benda yang berkait dengan urusan yang orang budak-budak tak perlu tahu. Dia duduk dekat dengan ibu dia. Kemudian dia masuk campur. Dia masuk campur lah. Maksudnya kena tambih kat situ. So, dia tengok macam Nabi SAW tengok apa daripada kecil kalau kita tengok balik waktu Nabi SAW dipelihara oleh Abdul Muttalib macam mana kan. Kan ada part yang mana kerusi Abdul Muttalib tu, bapa-bapa saudara Nabi semua tak berani nak duduk atas tu. Sebab apa? Sebab haibah. Sebab mereka respect bapa mereka. Lebih-lebih bapa mereka tu pemimpin kan. Tak berani. Anak dia seorang pun tak berani nak duduk atas kursi ayah dia. Apa kita boleh dapat situ? Didikan, dari sudut didikan. Maksudnya anak tu dia kena respect ayah. Kena respect ayah. Sebab apa? Sebab kita tengok hari ini, bila respect kepada ibu atau respect kepada bapa itu mula terhakis, akhir sekali merosakkan anak. Sebab dia dah tak, bila dia nampak ayah dia tu, dia tak hormat ayah dia, macam mana dia nak dengar nasihat ayah dia? Ayah aku, apa? Ditambah lagi dengan ibu pula tak membantu, ibu tu pula pergi marah ayah depan anak. Ini pun jadi. Boleh jadi juga. Si ibu, dia pergi rendahkan kedudukan ayah dia di hadapan anak.
Ini boleh jadi. Sebab itu kita kata jangan kita nampak benda tu tak ada peranan. Itulah yang membentuk kita kata akhlak anak kita tu terhadap kita. Sebab tu kena belajar. Seorang ibu, apa benda yang dia boleh cakap kat ayah dia depan anak. Kalau kata nak bergaduh, jangan bergaduh depan anak. Itulah kata, kalau kata nak bergaduh ibu dan ayah tu, jangan bergaduh depan anak. Kalau nak cakap urusan, jangan cakap depan-depan anak. Maknanya benda-benda yang kita kata apa, yang dia tak patut tahu. Sebab kalau kita kita biar mereka untuk apa, kecuali kalau dah yang masih kecil lagi, tu lain cerita lah. Ni dah 4-5 tahun dia boleh apa, kita kata dia boleh tangkap, dia boleh tangkap apa dia vocab yang kita ungkapkan tu kan. Sebab dia akan ikut. Dan dia akan tangkap apa kita kata, apa yang kita cakap. Itu kalau nak gaduh. Tapi kalau ibu dengan bapa tu memang okey, baik, tak ada masalah. Tapi still kena ada batas. Maknanya dia kena apa? Dia kena apa dia kita kata, jangan biarkan anak itu bergaul dengan orang yang lebih tua daripada dia sehingga menyebabkan anak itu tak rasa respect, tak rasa hormat. Sebab tu kena asingkan. Kalau dia ada adik-adik dia yang sebaya dengan dia, itu biar dia orang main dengan sebaya dengan dia lah. Maksudnya itu lebih baik. Tapi selalunya yang masalahnya bila anak seorang, anak tunggal. Anak seorang ni dia akan duduk ikut, dia akan pergi mana-mana sampai betul-betul jadi kawan. Itu jangan sampai dia meremehkan respect dia tu. Maksudnya penghormatan dia kepada ibu atau bapa dia. Jangan. Kalau orang yang ada kes, orang yang ada anak tunggal, jangan sampai dia jijak kepala lah, senang cerita. Bahasa mudah kita kan. Baik. Yang ketiga, kerosakan iaitu taat kepada kedua ibu bapa tanpa didasari dasar tauhid. Ini dia lebih pada kita kata, ni kalau buka dalam surah ayat dalam surah Luqman ayat 13 ke atas tu. Okey, kita tengok. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya, sampai akhir ayat kan. Maknanya ini kita kata dalam konteks kita kata marhalah tashih. Boleh jadi ibu dengan bapa itu, maknanya apa kita kata apa, ini dalam konteks kita kata bagi marhalah taksis tak ada masalah lah, sebab ibu dengan bapa tu wajib untuk mendidik anak mereka atas dasar tauhid. Dan sudah tentulah ketaatan kepada kedua ibu bapa tu didasari atas dasar tauhid. Tetapi kalau mereka yang sudah berada di marhalah tashih, maknanya contohnya kedua ibu bapa tu ada masalah ataupun itu dia dah tak jadi parent, dia tak jadi apa kita kata peranan ibu bapa dah, dia lebih pada peranan anak tu. Kat situ kita kata kita skip lah, maksud dia peranan ibu anak. Maknanya kalau anak berhadapan dengan ibu bapa yang melakukan syirik, itu lain cerita. Itu dah jadi peranan anak. Yang ni sekarang ni kita bincang tentang peranan ibu bapa, kerosakan tu. Maknanya kerosakan tu. Sebab itu maksudnya di sini peranan tu still ada, iaitulah ibu bapa kena jadikan dasar ketaatan anak mereka itu terhadap mereka berdua adalah atas dasar tauhid. Atas dasar tauhid. Macam mana cara dia? Cakap, maksudnya kita kena bagi tahu dekat anak kita daripada kecil, siapa yang suruh dia untuk taat kepada ibu bapa dan untuk berbakti kepada bapa? Allah. Itu kita kata dia kena ikatkan dengan ikatan akidah. Kena bagi tahu kat dia. Kan? Maksudnya daripada kecil kita kena didik. Maksudnya dalam arahan kita. Contohnya kita kata buat baik, apa dia, kita cakap kat anak kita, kamu buat macam ni, selalunya kita akan cakap abi tahu, ayah tahu, tak gantikan, Allah Ta'ala tahu. Saya selalu kalau kita nak pesan dekat dia sesuatu, pesanan, kita kata jangan buat macam ni, abi tahu, kita ataupun kita kata ayah tahu, mak tahu,
Kita gantikan dengan apa? Ikatkan dia dengan Allah. Allah tahu. Jangan buat macam ni. Allah tahu. Allah nampak. Supaya dia daripada awal lagi dia ada perasaan, kita kata dia ada rasa muraqabah daripada kecil. Walaupun daripada kecil tu dia tak tahu. Dia tak tahu Allah tu apa pun dia tak tahu kan, budak kecil, tapi kita biasakan. Biasakan daripada kecil. Jangan biasa, jangan buat macam ni, nanti polis tangkap. Selalu kan. Pakai apa, seat belt, nampak polis pakai seat belt. Sebab pakai nampak polis baru pakai seat belt sebab takut polis. Itu didikan. Kita punya didikan macam tu kan. Jangan buat macam ni, nanti polis tangkap. Jangan macam ni, polis tak, kita kena gantikan. Jangan derhaka kepada ibu bapa. Dengar cakap mak ayah. Allah marah kalau tak dengar. Betul tak? Allah marah. Sebab Allah marah apa dia? Hamba dia yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Kerana perintah birrul walidain adalah perintah yang kedua selepas tauhid. Sebab tu kena berterusan. Yang ketiga, iaitulah kezaliman. Kerosakan yang perlu dibentengi apa, ibu bapa itu membentengi anak-anak mereka daripada kerosakan, antaranya ialah kezaliman, mengabaikan solat, meninggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Ini juga dalam surah Luqman. Kezaliman kepada orang lain, kezaliman sesama adik-beradik. Maknanya ibu dengan ayah tu dia kena perhati, kalau anak tu bergaduh dia kena tengok. Dia kena jadi hakim, dia kena jadi penghukum yang adil. Jangan bila anak tu buat bergaduh, dia tak selidik dah, dia pergi salahkan terus abang. Dia tak selidik, mentang-mentang abang yang akan kena. Selalunya yang abang tu yang kena teruk, pasal apa? Dia paling tua kan. Yang adik tu selalu yang terlepas. Kat situ pun kita kena hati-hati. Kezaliman tetap kezaliman. Jangan biarkan kezaliman tu kita kata dibiasakan dalam didikan anak kita. Maknanya kalau kita nak marah, kita kalau dua adik-beradik tu bergaduh, kita kena adili. Kena tanya, kita kena tengok, kena siasat. Ni kadang-kadang adik yang kecil ni dia cerdik. Dia tahu dia kecil, dia boleh lepas. Benda ni sebenarnya daripada kecil lagi kezaliman ni dah ada. Tapi kita jangan iakan kezaliman. Kezaliman tetap kezaliman. Kadang-kadang adik tu yang salah, tapi abang kena. Sebab kita tak nampak adik tu salah pasal kita nampak kecil. Sebab kita bapa, ibu dengan bapa ni, dia selalunya dia akan melebihkan yang kecil tu. Anda cakap ni dalam usia yang bukan bulan-bulan lah, yang dah bertahun, yang dah 3-4 tahun. Dia tak tahu apa lagi, tapi kita kena didik dia, tak boleh zalim lah. Kalau dia salah, jangan kita hukum orang lain, jangan kita hukum abang dia atau kakak dia. Maksudnya daripada kecil kena biasakan mereka tak menzalimi lah sesama mereka. Dan kadang-kadang kita pun terlepas kan. Kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Itu kita kata tanggungjawab tu bukannya ringan kan. Maknanya harta macam tu pun. So seorang ibu bapa dia kena tahu. Mengabaikan solat. Ini bagi peringkat yang kita kata dah diperintahkan untuk mereka solat, dan kalau mereka tak solat, iaitu apa? Boleh dipukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Itulah dalam usia 7 hingga 10 tahun. 7 maksudnya dibiasakan dia untuk solat. Tapi kalau start malas untuk solat, maka kena didik, kena tegas. Kerana solat itu adalah apa? Asas kebaikan dan asas perbaikan. Maknanya kita didik anak kita daripada kecil dia solat, maka dia akan tahu. Dia akan ada hubungan dia dengan Allah dengan solat itu. Tapi kalau kita abaikan daripada kecil, solat itu kita abaikan, kecil lagi alasan. Maksudnya sebab itu ulama bahagikan hatta usia 7 tahun ke bawah, maksud 5-6 tahun pun kena biasakan. Maknanya ajak mereka untuk solat. Cuma usia 3-4 tahun tu dia duduk main-main lagi, dia solat tu duduk main-main, tak boleh nak paksa lah. Dia nak main pasal dia memang usia dia main. Tapi kita ajak solat. Biasakan ajak solat. Ajak solat. Sampai usia 7, 10, kalau tidak lagi
apa dia kita kata meninggalkan solat, maka boleh dipukul. Baik, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tengok Luqman Al-Hakim, dia perintahkan anak dia untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya daripada kecil lagi kita kena bagi tahu dekat anak kita apa itu ma'ruf, apa itu munkar. Tanggungjawab peranan ibu bapa. Kan? Apa benda yang ma'ruf, apa benda munkar. Beritahu. Bukan kita kata alasan kita dia masih kecil, masih kecil sampai besar pun masih kecil sampai dia dah tua bangka pun masih kecil lagi. Tak betul lah. Maknanya kena jelaskan kepada dia apa yang ma'ruf, apa yang munkar. Ma'ruf itu apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala cinta, dan munkar itu apa yang Allah Ta'ala larang dan apa yang Allah Ta'ala murka. Itu simple kan. Maknanya dalam nak mempraktikkan tu banyak benda yang kita kena tengok lah. Contohnya bila anak kita guna peranti, ada benda yang munkar, maka ditegur anak dan suruh dia tinggalkan, suruh dia tak tengok benda tu. So anak kita duk tengok kartun, lepas tu kartun tu ada muzik, so anak kita perlahankan ataupun mute terus. Contoh dengan muzik ni memang dah tak apa. Kalau kartun-kartun yang Islam, kartun-kartun yang kita kata yang dibuat oleh orang Islam, orang yang Islam pun ada juga muzik. Kartun-kartun yang orang sunnah buat, tak ada hantu hak selamat. Kartun-kartun yang anak kita tengok tu, maksudnya, tapi bukan senang nak kawal. Sebab apa? Sebab yang kerosakan tu banyak. Tapi still kena ingkar kemungkaran. Mastata'tu. Ikut kemampuan kita. Kan? Dia kadang-kadang dia nak dia ada application yang benda yang dia nak belajar buat something ataupun pendidikan. Tapi ada benda-benda mungkar. So kita kena bagi tahu benda mungkar. Supaya dia tahu benda tu mungkar dan dia tak normalisasi benda tu. Dia tak jadi normalisasi lah benda mungkar tu. Hak tu kan. Supaya dia nanti pergi mana pun dia tahu benda ni tak boleh. Benda ni tak boleh. Nampak? Termasuklah juga amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan nak tekan kat sini adalah kita mendidik anak kita daripada kecil dengan dipisahkan antara wanita, lelaki dan wanita. Anak perempuan dan anak lelaki di tempat tidur ketika usia mereka 10 tahun. Hatta kalau usia mereka dalam 7-8 tahun pun, kita tengok kecenderungan mereka itu, tabiat mereka itu, tingkah laku mereka itu sudah ada perubahan, maka tak semestinya kena 10 tahun. Maksudnya kalau lebih awal, maka lebih awal kena dipisahkan tempat tidur. Ini juga sangat penting. Tambah-tambah lagi hari ini masalah yang banyak berlaku dalam kita kata dalam masyarakat apabila berpunca daripada tidak dipisahkan anak lelaki dan anak perempuan di tempat tidur mereka. So kita jangan anggap anak kita masih kecil sampai tua bangka pun masih kecil. Jangan. Ikut apa yang syariat letak. Kena pisahkan. Dan dididik untuk anak itu, bila dia anak perempuan, maka tidurlah dia bersama dengan perempuan. Jangan biasa kan manja-manja, biasa tidur dengan ayah dia sampai besar duk tidur dengan ayah. Jangan. Ayah pun kena cerdik lah. Ini duk ikut anak tu sampai besar duk tidur. Anak perempuan tidur dengan ayah. So si ibu kena ingatkan. So ini kerosakan yang kita tak boleh nak jangka. Kan? Takkanlah ayah. Jangan macam tu. Jangan fikir macam tu. Syaitan dia boleh menyesatkan sesiapa sahaja. Nampak? So kena tambah-tambah lagi dengan zaman sekarang ni, zaman yang kita kata Allah musta'an. Zaman yang penuh dengan kita kata fitnah. Dan termasuklah kemungkaran yang perlu dibentengi daripada anak kita ialah kawan-kawan yang dia berkawan. Tambah-tambah zaman sekarang
Tak keluar rumah, berkawan dalam media sosial, berkawan dalam internet. Apa yang dia tengok. Sebab tu ibu bapa dia kena tahu apa benda aplikasi-aplikasi yang anak dia boleh install dalam handphone mereka, dalam peranti mereka, dan apa yang tak boleh. Dia kena tegas. Kena tegas. Tak boleh bila bagi peranti tu dekat anak, serah dekat anak-anak tu, dia perlukan bimbingan. Walaupun usia dia dah belasan tahun, dia perlukan bimbingan. Tapi itulah kita kata balik pada taksis tadi, daripada awal kita kena, kalau kita biarkan dah lewat, susah dia tak dengar lah. Kita pun dia dah tak respect lah. Pasal apa? Kita balik rumah, kita dah habis kerja, kita duk sibuk dengan peranti kita duk sibuk dengan Facebook kita duk sibuk dengan Twitter kita, duk sibuk dengan peranti kita. Anak kita biar. Berdakwah dekat Facebook. Tapi anak kita biarlah lingkup. Ini pun kita kena ingatkan pada ibu bapa. Jangan asyik duk main Facebook je. Duk main Twitter, duk main Facebook, duk main TikTok. Anak hang sendiri abaikan. Satu, kadang-kadang benda ni bukan setakat ni, maknanya Allah Ta'ala uji anak kita ni. Sebab tu kita sendiri pun terasa benda ni. Bila kita sibuk dengan kita mengajar, kita baca kitab, kita menulis apa semua. Akhir sekali kita kadang-kadang benda-benda yang kita tanggungjawab kita tu kita tahu. Tapi ada waktunya kita akan rasa macam kita mengabaikan anak kita. Lebih-lebih lagi bila ibu bapa hari ni duk sibuk kalut dengan peranti. Ni pun zalim. Bapa dengan ibu adalah zalim bila dia membiarkan anak dia tidak mendidik anaknya, tidak melayan anaknya dengan betul. Anak dia perlukan bimbingan, perlukan kasih sayang. Dia balik rumah, dia duk main kalut, main telefon. Ni mak bapak yang zalim. Anak dia biarlah. Anak dia pun dibagi peranti juga. Ni tak amanah, tak tanggungjawab. Dia lepas tangan. Malaslah nak layan anak. Padahal anak tu nak suruh main dengan dia. Ataupun nak suruh layan dia. Memang ada waktu yang kita kena layan anak. Jangan kita jadikan waktu kita layan anak itu, kita peruntukkan untuk apa? Duk sibuk dengan Facebook, kita duk sibuk. Komen kawan semua layan. Tapi anak sendiri kita tak layan. Ni zalim. Ibu bapa yang zalim adalah ibu bapa yang mengabaikan anaknya, lalu mereka pergi melayan orang lain, melayan media sosial. Itu kita kata mak dengan ayah yang tak berguna lah. Kita buat apa? Last sekali dia bagi gadget dekat anak dia. Dia ada gadget, anak dia gadget, okey settle. Dia ingat itu settle masalah. Tak, itu lagi menambahkan musibah. Akhir sekali anak dia percaya gadget lagi. Anak dia dah tak respect, dia dah respect apa yang ada dalam gadget. Peranti. Hak ni pun kita kena sentuh. Dan keruntuhan akhlak ni kita kata banyak lah. Lepas tu anak kita tengok apa? Anak kita install apa dalam handphone. Kena tahu. Kan? Keruntuhan akhlak ni paling banyak sekali datang melalui media-media sosial. Tak kira apa sekali bentuk dia. TikTok ke apa ke sama. Kan? Anak kita akan mudah terikut dengan apa yang dia tengok. Dia tengok orang buat challenge ni, dia pun nak ikut challenge. Kemudian kita pun ikut. Tak, bantah dia waktu tu. Ingkar kemungkaran dia. Batalkan apa yang dia percaya. Apa yang dia tengok. Sebut dekat dia benda tu mungkar. Dulu kan orang challenge ni kan, anak pun dia budak kecil, dia terpedaya. Yang anak perempuan dia duduk tengok orang perempuan menari-nari apa semua, gedik-gedik apa semua, dia pun nak gedik-gedik macam tu. Kena bagi tahu. Sebab tu macam TikTok tu jangan bagi anak install lah. TikTok tu memang rosak. Bohong. Dia kalau tak payah katalah dia nak buka TikTok Yayasan Taklim, tak ada, dia akan main benda lain. Dia akan main benda lain. So budak-budak dia tak boleh kontrol. Dia akan tengok. Jangan sama dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua pun tak terlepas
terlepas pandang juga tak boleh. Orang yang dah dewasa ni pun kadang-kadang tak boleh nak kontrol. Tapi orang tua, orang budak-budak muda lagi. Bukan tahu apa, ni orang tengok, ada dalam internet, ada dalam TikTok, ada dalam YouTube, ada dalam ini. Dan tu juga tanggungjawab orang-orang yang buat konten. Sebab itu kita kata, tanggungjawab bagi orang-orang yang buat konten. Kan, ni apa dia, badan-badan dakwah atau individu, dia persendirian dan sebagainya, kena fikir, kena laburkan untuk konten-konten. Sebab hari ni kita tak boleh nafikan memang anak-anak kecil kita ni, anak-anak kita ni akan terdedah dengan peranti-peranti. Sebab itu menjadi fardu kifayah ke atas orang-orang yang buat konten. Macam kita Yayasan Taklim buat TikTok dia, sebarkan melalui. Memang tanggungjawab fardu kifayah. Walaupun kita tahu kerosakan tu lebih banyak, tapi bukan bermakna kita berputus asa, bukan bermakna kita biarkan saja media-media itu dirosakkan oleh orang-orang yang rosak. Tak, kena ada ambil tanggungjawab. Maksudnya tak kiralah orang yang pandai buat kartun, orang yang pandai buat kartun yang mengajar kepada akhlak-akhlak Islam, mengajar kepada akidah yang sahih, konten yang bermanfaat, doa-doa dibuat dalam bentuk visual dan sebagainya, itu tanggungjawab. Sebab apa? Sebab ni ribuan, jutaan anak-anak kaum muslimin duk menunggu dekat peranti yang mereka nak guna ni. Kalau datang kerosakan, maka rosaklah yang akan berlaku. Sebab tu kena ada juga, memang kena ada. Bukan kita kata kita berlepas diri, kita kata biarkan saja. Tetapi sebagai ibu dengan bapa, dia kena realistik lah. Dia kena tahu lah. Dia tak realistik, dia kata semua yang ada dalam TikTok tu semua majoritinya baik. Dia tak realistik. Yang realistiknya, majoritinya benda yang tak bermanfaat, benda yang meruntuhkan akhlak dan sebagainya. Dan itulah peranan ibu bapa, dia kena tahu. So zaman sekarang ni zaman yang kita kata ibu bapa yang dia kena buat kerja lebih sikit. Jadi, memang inilah kita kata, benda ni lah kita kata lepas kita dah berusaha sedaya upaya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Anak kita tu kita serah, Allah Taala yang akan jaga mereka, Allah Taala akan didik mereka. Sebagaimana yang datang dalam doa sebahagian salaf, seperti Fudail bin Iyad dan sebagainya. Kalau kita tengok balik bagaimana usaha kita sebagai ibu bapa ni, akhir sekali kita tawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Allah yang akan jaga anak kita. Tapi kita bukan bermakna kita mengabaikan tanggungjawab kita. Baik, yang terakhir sekali, kita tutupkan dengan hadis yang kita bacakan tadi, bagaimana Nabi SAW mendidik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ketika itu masih kecil, dengan kalimat yang Nabi ajarkan dia, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Maknanya kita ni, macam mana kita dah benteng anak kita ni, kita dah macam mana sekali kita dah usaha untuk benteng kerosakan terhadap anak kita ni, dan banyak sekali kerosakan yang kita sentuh tadi hanyalah yang benda-benda yang utama. Banyak lagi kerosakan, contohnya macam kerosakan yang datang disebabkan oleh orang-orang yang fasad, orang-orang yang hasad, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit hati. Itu juga sangat banyak lah. Maknanya kita kena bentengi. Antaranya kita jaga anak-anak kita ini tidak kita dedahkan pada kejahatan mata-mata yang jahat. Sama jugalah orang-orang yang dia ada keluarga misalnya. Ini anda nak ingatkan jugalah pada semua kan. Kita ni, sekarang ni kita ada handphone, masing-masing handphone ada kamera masing-masing. Kita kena beradab lah bila kita ambil gambar anak orang, ataupun kita ambil gambar orang ke, kita kena, kalau kita nak post dekat media sosial, kita kena minta izin dulu. Tak boleh kita main pakai post saja gambar orang. Ini juga adab. Termasuklah gambar orang yang kita ambil tu, kita kena minta izin. Hari ni, zaman sekarang ni, dia tak pasal aku ambil gambar, aku berhak untuk milik aku kan. Tak, dia bila gambar tu ada orang tu, ada anak dia ke apa ke, dia kena minta izin. Apatah lagi kalau benda tu boleh melibatkan membuka aurat dan sebagainya, lebih-lebih lagi lah. Sebab tu kita kata kena hati-hati. Kadang-kadang ada orang dia dah jaga, tapi ada orang yang tak faham, maksudnya dia buat benda yang kita kata di luar
batasan. Sebab tu kita kena, semua benda hari ni perlukan adab, perlukan ilmu. Nak tulis dekat media sosial pun kena ada adab, nak tanya soalan kena ada adab, nak buat apa pun kena ada adab, semua kena ada adab, kena belajar. Sebab tu kita kata mengaji, kena tahu. Kadang-kadang kita kata benda-benda tu kita kata diabaikan, diabaikan, dan akhir sekali tak kita kata berlaku, kita kata kerosakan. Baik, sebab itu akhir sekali balik pada apa yang Nabi SAW pesan dekat Abdullah bin Abbas ketika kecil, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Idza sa'alta fas'alillah, minta dekat Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini juga didikan untuk anak daripada kecil. Maksudnya kita jangan biarkan anak kita tu dididik bila nak minta, asyik nak minta dekat orang. Kan, minta tolong pada ibu dan ayah tu pada perkara yang tak masalah, tapi masalahnya sekarang ni minta tolong dalam perkara yang tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut melainkan Tuhan. Sebab tu kena hati-hati. Dia balik pada tauhid tadi. Kadang-kadang anak kita tengok apa dia kartun yang ada magic apa semua, minta ni. Macam Doraemon minta kat Doraemon, minta dekat ni, minta dekat ni dapat ni, minta kat jin. Dididik daripada awal. Nakkan ni minta ni, tak. Itu didikan yang salah. Didikan yang syirik. Didikan mengajak kepada syirik. Daripada kecil lagi. Sebab tu sampai besar duk asyik minta kat besar dia masuk sekolah agama minta kat wali. Last sekali kita kata dia daripada kecil lagi, akhir sekali sampai besar dia tak boleh dah. Dia asyik nak minta kat orang. Minta kat orang maksudnya minta dekat harta, minta dalam doa, ibadat pun minta dekat wali. Sebab tu didik anak daripada kecil, fas'alillah, idza sa'alta fas'alillah, minta kat Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan kepada Allah. Dan bagi tahu dia takkan dapat memudaratkan dia seluruh manusia ni kecuali apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Maksudnya ajarkan dia tentang takdir. Daripada kecil kena tahu. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati apa yang kita sampaikan. Menjadikan apa yang kita sampaikan ni akan memberi manfaat lah kepada kita semua. Tajuk berkenaan dengan tarbiyah anak-anak ni memang penting, maknanya perlu kita perkasakan, dan lebih-lebih lagi berkenaan bila kita bincangkan tentang kerosakan ini, sangat-sangat banyak lagi kerosakan yang mungkin kita tak sentuh, tetapi secara umumnya kita dah sentuh lah, maknanya kita dah sentuh kerosakan yang umum. Alhamdulillah, apa yang kita kata kita sampaikan ini moga-moga kita dapat amalkan. Bagi mereka yang mempunyai anak, amalkan, dan bagi mereka yang tidak masih lagi kita kata tidak mempunyai anak, dijadikan sebagai persediaan. Kerana kita bila dah dapat anak ni lain. Dulu kita macam ni kita ni, tapi bila kita dah berhadapan dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi buat anak ni, maksudnya kita perlu buat preparation, persediaan mental dan fizikal, rohani dan jasmani. Maknanya rohani tu yang paling penting sekali, akidah, pengajian agama, pengetahuan umum berkenaan dengan kita kata realiti yang ada hari ini. Semua tu perlu kita ambil penekanan. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.